Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila al-kubur wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal muallimina wal muallimat kulhum ajmain syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan marzukin, hamdan makbulin, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha bihaqil azamati zatika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millatina abina Ibrahim alaihi salam hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuri fahmi waftah alaina bi marifati ilmi wa nawir qulubana kama nawarta samsa wal qamar wa sahil lana abwaba fadlik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallahul azim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi sayun fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wala quwata illa billah. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Zainun selaku pengacara majlis. Kalau salah sebut nama minta maaf. Wan Jomo ki nek sebut nama salah, ya ibu-ibu bapak-bapak ngeres njuru hati. Tapi nek orang disebut orang kilingan aja go. Yang berbahagia Encik Norazarudin bin Muhammad selaku pengerusi Surau 2 Kampung Parit Kuda. Yang dihormati
Cikgu Ismail bin Saidin selaku pengerusi surau 3. Yang dihormati Ustaz Haji Ahmad bin Sapari selaku Imam Masjid Seri Pangkalan merangkap guru takmir di surau ini. Yang dihormati Ustazah Hajah Fatimah binti Samian selaku guru takmir. Dan yang dihormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, surau atau masjid yang berhampiran. Yang dihormati barisan para alim ulama. Yang dihormati tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat dan anak-anak yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Kabare. Wis sarapan ke urung? Wis, alhamdulillah. Patut suara ni banter kabeh ya. Alhamdulillah. Tapi dahulu marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah mengajar kita memulakan suatu pekerjaan yang baik, jangan lupa baca bismillah supaya tidak putus keberkatannya. Dan apabila kita menerima nikmat Allah, siti ataupun okeh. Orang siti ya okeh ya. Orang okeh ya siti. Antara loro pilih. Hendaklah kita bersyukur setidak-tidaknya dengan lisan kita menyebut alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi yang mulia ini kita dapat sama-sama berkumpul di dalam majlis yang mulia, iaitu majlis sambutan Maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu memperingati hari keputeraan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu urung kapeh ya, sebagai salah satu yang menandakan yang kita ini cinta dan kasih kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiin, nabi dan rasul yang terakhir sekali. Tak ada lagi utusan selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang insan yang luar biasa. Manusia yang luar biasa, tuan-tuan. Buktinya banyak, tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kalau kita mengajarkan majlis, kita sambut hari lahir. Ya, kita sambut hari lahir biasanya orang yang dah ada ke orang yang dah tak ada. Kita biasa nenek sambut hari lahir, wong sing ono neh ataupun wong wis ninggal. Wong sing maksudnya masih hidup lagi kan kita sambut hari lahir. Tapi kita lihat, ya Allah, insan yang begitu luar biasa, walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat 1000 tahun yang lebih dahulu, tapi umat-umatnya ya mengadakan majlis sambutan hari keputeraan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang-orang biasa ni, orang yang dah meninggal buat sambutan hari lahir ke? Dah tak ada ya. Kadang-kadang yang hidup pun orang gawe. Kadang-kadang kelalen. Hari lahir sendiri pun kadang-kadang kelalen. Hari lahir sendiri kelalen tak apa. Tapi jangan sampai lupa hari kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita sambut hari lahir diri sendiri pun, biasanya hari lahirnya. Ada orang buat sambutan hari lahir, contohnya lahir 17 hari bulan 12. Tahun 1974. Itu tarikh lahir siapa tu? 17 hari bulan 12 tahun 74. Itu tarikh lahir saya lah, tuan-tuan ya. Ada orang sambut tarikh lahir 2 bulan selepas hari lahir. Ada? Jarang kan? Biasanya nak sesok hari lahir ataupun benginya baru mengadakan majlis sambutan hari lahir. Jarang kalau hari lahir kita sambut sebulannya lepas, 2 bulannya lepas, 3 bulannya lepas. Tapi kita sambut ya, Rasulullah ini sungguh luar biasa. Orang menyambut hari kelahirannya walaupun bukan tarikhnya, masih lagi mengadakan sambutan Maulidi Rasul. Lagi-lagi dalam negeri Johor ni. Kadang-kadang sampai bulan Ramadan ada lagi. Ya, sampai bulan Ramadan baru berhenti. Ada yang cakap dengan saya, Ustaz, besok bulan Rejab, 27 Rejab, sambutan Isra' Mi'raj dengan maulid sekali harum, Ustaz. Yo, keneng. Tak jadi masalah. Kita memperingati junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW ini bukan bulan Rabiul Awal. Setiap masa kita kena cinta dan kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau tuan-tuan buka kitab, dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang telah ditulis oleh Ibnu Katsir, di situ ada dinyatakan tuan-tuan, suatu masa Al-Abbas, yakni bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada satu malam dia telah bermimpi. Ya, mimpi sahabat ni tak sama mimpi macam kita. Bukan macam tuan-tuan lah, macam saya. Saya ni kalau mimpi bukan-bukan tuan-tuan. Kalau petang tengok cerita Hindustan, malam kadang-kadang mimpi dekat taman buka, nyanyi-nyanyi dekat taman bunga. Kadang-kadang bagi majlis walimatul urus, nampak orang bersanding, malam mimpi bersanding pula. Contoh, dalam mimpi tak salah, ya. Tapi Al-Abbas ini telah bermimpi apa tuan-tuan? Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang telah ditulis oleh Ibnu Katsir, yang mana satu malam dia mimpi bertemu dengan bapa saudara Nabi, tetapi bapa saudara Nabi ni dalam masa hidupnya dia menentang apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Lahab. Jadi Al-Abbas ni telah jumpa dalam mimpinya yang mana Abu Lahab ni angger dino diseksa. Angger dino. Melainkan hari Isnin. Dino Ahad diseksa, dino Senin ora, dino Selasa diseksa, dino Rabu diseksa, dino Khamis diseksa, dino Jumaat diseksa, dino Sabtu diseksa, dino Ahad diseksa, dino Senin kok kaya bersenang-senang pula orang diseksa. Tak diseksa tuan-tuan. Lalu Abu Lahab pun takon, Abu Lahab pula, Al-Abbas pun tanya dalam mimpi, Wahai Abu Lahab, kenapa kok dino ki kok kowe kaya aman, ayo orang kaya dino biasa, tapi orang ngomong Jawa lah. Dia dalam kitab tu sebenarnya asalnya bahasa Arab. Saya kalau cakap bahasa Arab tuan-tuan takut tak faham pula. Tapi sak tenan ni pun orang iso ngomong bahasa Arab sak tenan ni. Anak ente bolehlah, ya. Wahai Abu Lahab, kowe angger dino diseksa, tetapi kenapa dino Senin kok kowe aman orang diseksa, wahai Abu Lahab? Rupa-rupanya tuan-tuan diceritakan Abu Lahab setiap hari Isnin tidak diseksa oleh Allah kerana apabila dulu masa hidupnya Abu Lahab ini dia dapat berita. Dia dapat berita apabila lahirnya dia dapat anak saudara, iaitu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini, di antara wong sing paling suka sekali adalah Abu Lahab. Saking gembiranya tuan-tuan dia dapat anak saudara lelaki handsome, dia melayu rumah ning rumah, ngotok pintu, tuk 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 tuk. Oh, tangi aku itu anak saudara ki, anak saudara lanang, handsome. Melayu meneh, tangi. Ngotok pintu lah. Kan subuh hari Isnin lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketok pintu, tangi aku itu anak dulur ki. Wah, suka tenan Abu Lahab tuan-tuan. Sehingga kan diceritakan tuan-tuan, dia membebaskan salah seorang hambanya yang bernama Suwaibatul Aslamiyah ataupun Suwaibah. Dia bebaskan hambanya ni apa? Saking sukae dapat anak saudara lelaki, dia bebaskan tuan-tuan hadirin hadirat Suwaibah ini tuan-tuan untuk menjaga Rasulullah, dan Suwaibah juga adalah salah seorang ibu susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain selepas itu Halimatus Sa'diyah. Tengok tuan-tuan, dalam kisah ni Abu Lahab walaupun dia tak beriman apa yang dibawa oleh Rasulullah, sehingga dinyatakan dalam suratul Masad, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ada tak tidak? Tetapi diringankan siksanya anggen dino Senin. Kenapa? Sebab dia suka apabila dapat berita dapat anak saudara lelaki, bebaskan hambanya Suwaibah. Jadi lagi-lagilah tuan-tuan ni, puan-puan, pagi ni, bukan pagi ni saya rasa tuan-tuan mengadakan sambutan Maulid Rasul ni, saya rasa wis perancangan ni sebulan gak iyo. Ana pengusi ni, mendi pengusi ni. Ada sebulan tak Juruajar ni, cikgu? Aduh berbincang. Agak-agak ki giliran suruh dia. Surah 1 ke surah 1 ora, surah 2 3, surah 1 ana program dewe.
Surah 2 ke surah 3. Sebelum PKP mbien surah 3 kono lah. Masa ni aku betul tak? Sing ceramah siapa? Alah wong yang lemu-lemu dak ono untu ke lo. Wah. Biar ada nyelok meneh apa raya. Walau aja celok meneh. Ya, contoh musyarat. Agak-agak ceramahin yang luar ke, yang jero ke, yang jopo ya. Yo neng jopo lah kepenak. Neng jero engko wong sing uzur ora iso mlebu pula. Ya, betul. Agak-agak ingonane apa ya dina iki? Ono ingonane apa ora ya? Kaya mampu jugalah. Jamuannya apa betul? Tuan-tuan buat itu tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Kalau mencari keredaan Allah, insya Allah besok sebagai salah satu bukti yang kita ni cinta dan kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abu Lahab tak beriman pun diberi keringanan. Lagi-lagi kalau orang beriman dan bertakwa memperingati hari keputeraan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata guru saya tuan-tuan. Ni kata guru saya lah, ya. Ni bukan hadis, bukan Quran. Kalau pergi majlis maulid ni ataupun majlis ilmu, kalau boleh dapat 5. Nek keneng bapak-bapak entuk 5. Nek orang entuk 5, ojo sampai sing loro orang entuk. Sing telu dak entuk dak apa? Ojo nuntut karo pengusi ni. Keneng apa aku mau jawab lagi? Arab translate kau kesel pula lah. Nek tak sempat translate lah. Wadi alin juga gambar pula ya. Pokoknya lah, paham ke orang paham tak reti lah. Nek lunga majlis maulid atau majlis ilmu ki kata guru saya, kalau boleh dapat 5. Nek orang entuk 5, entuk loro jadilah. Tapi sing loro ki ojo sampai orang boleh. Sing telu dak entuk dak apa. Ojo nuntut karo pengusi ni. Ya. Payah pengusi ni arep jawab engko. Pertama, nek lunga majlis maulid, pertamanya dapat pahala. Tu pastikan tuan-tuan. Lagi-lagi tuan-tuan hadir mencari keredaan Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan ni semua daripada rumah tadi tuan-tuan. Lagi-lagi dah ambil wudu. Langkah kaki kanan. Baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Orang ngomong apa? Orang baca apa? Tak kaki mana tadi bagi ibu-ibu? Kaki bapaknya kaki mana? Mboh lah ustaz wis tekan syukur. Nakon ni wong pula. Tuan-tuan daripada rumah tadi kalau mencari keredaan Allah, setiap langkah tuan-tuan tu diampunkan dosa, diberi pahala, dinaikkan darjat. Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan. Kalau dah bagi majlis ilmu kita bersama-sama kita ni, saya memang cukup bangga ni. Syukur saya ucapkan tahniah. Penduduk apa ni? Parik Kuto karo sekitarnya. Hari ini saya tengok belen lah. Perempuannya ramai, lelakinya pun ramai. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dalam kita ni dah ramai ni, malaikat bersama kita tau tuan-tuan. Lebih 70,000 malaikat bersama kita. Ada setengah riwayat dalam hadis dia menaungkan sayapnya. Orang-orang yang pergi menuntut ilmu ni. Kemudian dah habis kelas ni, menuntut ilmu ni, majlis maulidi Rasul ni, walaupun saya tak mengajar, bual-bual aja tuan-tuan. Saya bukan mengajar, bual-bual aja. Tuan-tuan ni para alim ulama semua. Saya bual-bual sebab apa? Ilmunya bukan dekat hati, dekat dada. Ilmunya fil kutub. Tuan-tuan semua dekat dada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, malaikat ni mempersembahkan karo pangeran. Maksudnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tanya pada malaikat, "Wahai malaikat, bagaimana hamba-Mu yang kamu tinggalkan tadi, jemaah surau Parik Kuda?" Malaikat pun berkata, "Ya Allah, hamba-hamba-Mu di surau Parik Kuda daripada semalam wis rewang dirikan kanopi ya Allah, sembahyang maghrib, sembahyang isyak, lepas subuh mau siap-siap lunga pergi ke surau, baca selawat, ngaminkan doa, aminkan doa dengan ayat Quran, kemudian duduk nyenuk ya Allah." Duduk nyenuk tahu? Duduk nyenuk lah ni. 1 jam, silap-silap 2 jam. Oh Ustaz panjangnya 2 jam. Taklah. InsyaAllah jangan risau. Kalau tuan-tuan dah tengok jam je saya berhenti tuan-tuan. Nanti cuba tengok jam lah, nanti saya cepat berhenti. Dia cerita apa kata Allah? Allah Ta'ala tanya pada mereka. Kalau Allah Ta'ala tak tanya pun Allah Ta'ala maha mengetahui. Dalam hadis tu cerita, dia tapi tak cakap lapar kuda.
Dia cerita dalam majlis ilmu tadi, dia cerita tentang kenapa kita kena sayang pada Rasulullah. Bagaimana kita nak cara sayang pada Rasulullah. Oh, begitu. Lalu Allah Ta'ala berkata pada apa? Pada malaikat, wahai malaikat, ku ampunkan dosa-dosa orang yang hadir dalam majlis ilmu. Masya Allah, tabarakah. Oh. Jadi tuan-tuan bukan setakat dapat pahala, dia ampunkan dosa-dosanya. Terutamanya dosa-dosa yang kecil. Lalu malaikat pun berkata, ya Allah, ramai-ramai yang datang tadi, bukan tuan-tuan ya, ramai-ramai yang datang tadi, ada yang tak berapa nak ikhlas lah ya Allah. Adakah nak diampunkan dosanya? Tapi bukan tuan-tuan ya, tuan-tuan semua ikhlas semua. Ni malaikat tanya, ya Allah, ramai-ramai yang datang tadi, ada yang tak ikhlas ya Allah. Tak ikhlas kenapa? Ada yang datang nak delok penceramah ni. Ikhlas tak? Datangnya nak tengok penceramah. Ingatkan penceramahnya yang dalam TV ke, Al-Kuliah ke. Lah rupa-rupa ni kok kampungnya dewek. Aduh, lemah betul. Ataupun dia datang kerana nak dapat makan. Dinoki malas lah harus masak. Longo maulid untuk mangan, orang-orang payah kesel masak. Bang, longo bang, kau orang payah masak. Oh, datangnya kerana nak makan. Contoh. Ataupun dia datang nak lari daripada bebelan isteri. Kalau tak pergi isinya bebel, ngalahkan radio era, ngalahkan apa? MC radio. Abang ni dah tua, tak nak insaf ke? Bukan muda lagi, umur dah 70, kubur dah dekat. Abang ni tak pergi majlis maulid susah sangat. Oh, bebel. Daripada bebel aku pergilah. Pergi kerana apa? Bebelan isteri. Ikhlas ke tidak? Tapi bukan bapak sini jempol semua. Tak ikhlas kan? Tak. Lalu Allah Ta'ala bagi tahu, wahai para malaikat, orang yang hadir dalam majlis ilmu tak ikhlas pun, ku ampunkan dosa-dosanya. Kerana berkat daripada orang-orang yang ikhlas. Jadi terima kasihlah orang-orang yang ikhlas semua ni. Ya, termasuk saya lah, ikhlas ke tidak, Allahu a'lam ya. Yang kedua, kalau pergi majlis ilmu ni, majlis maulid, pertama dapat pahala, nombor dua dapat ilmu. InsyaAllah lah, sikit-sikit mudah-mudahan dapatlah. Ya. Sebab itu kata As-Sufyan As-Sauri, tuan-tuan, kalau kita belajar ilmu agama ni, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, terutamanya ilmu agama ya. Lagi-lagi ilmu fardu ain, kata As-Sufyan As-Sauri, kena ada 5 syarat. Kena ada berapa syarat? 5. Jangan belajar masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Tapi okey jugalah tu nak datang. Tapi kalau boleh 5 syarat. Pertama, nek guru ni ngajar. Contohnya cikgu siapa ngajar tadi? Ustazah Fatimah ya. Jaluk Ngapura ya. Ataupun ustazah guru saya. Cikgu Ahmad contohnya ngajar. Cikgu ngajar, contohnya ngajar bab mandi wajib. Fardu mandi wajib ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Aku pun lupalah. Jangan lupalah. Ada yang jawab 13. Banyak benar Ada 2 lah. Pertama niat, kedua meratakan air pada seluruh anggota badan. Cikgunya ngajar persama syarat ni kena menang disik. Pertama nak diajar ngono, kita cuma bual, tapi ibu-ibu nak bual lah sebab saya bukan ngajar, bual aja. Nak cikgu ngajar, kita menang ngono. Pertama kena menang. Sing nombor loro ngurungok-ke. Wes menang ngurungok-ke. Ojo turu. Tapi tuan-tuan nak turu ya turulah. Tak masalah. Aku orang ngajar buat air. Nombor 2 ngurungok-ke. Wes ngurungok-ke. Nombor 3 kena ngiling-ke. Dah diam, dengar, ngiling-ke. Ingatkan semula. Oh, tadi Cikgu Fatimah ngajar fardu mandi wajib ada 2. Pertama niat. Niatnya apabila air sampai salah satu anggota badan. Dalam hati aja air sampai, saja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Contoh. Nombor 2, apa yang diajar tadi ya? Oh, meratakan air pada seluruh anggota badan. Tempat-tempat yang sulit, celah-celah ketiak, kalau kulitnya dah berlipat-lipat, ya kena ratakan. Dekat bibir-bibir, jangan cerita lah tu. Kena ratakan. Betul. Diam,
dengar, ingatkan semula. Tak sempurna tuan-tuan kalau tak ada nombor 4. Kena amalkan. Tok kena mandi wajib. Dah belajar tapi tak amal. Sempurna ke tak? Sempurna ke tak? Tak sempurna. Kena sempurna. Kena amalkan. Apabila dah melakukan mandi hadas besar tuan-tuan. Tak cukup tuan-tuan kalau dah amalkan. Nombor 5 kena sampai-sampaikan. Terutamanya orang lelaki. Sebab tu orang lelaki ni tanggungjawabnya berat. Abot jadi wong lanang, tapi udah jadi wong wedok pulang kau. Tukar baju kau wedok. Kenapa? Tanggungan wong laki lanang berat, tapi nek berat dilakoni pahalanya lagi besar. Sebab tu orang lelaki tuan-tuan kena ada 5 ngah. Saya selalu sebut. Tuan saya pun pening nak cerita apa ni, tengok kat parit Pasir Banggaduh orang yang sama. Dekat mana tu yang semalam ni Parit Sidik pun sama tu nak cerita apa pening. Orang lelaki ni kena sampaikan terutamanya pada ahli keluarga. Orang lelaki ni kena ngomahi, ngingoni, ngeloni, ngayomi. Orang lelaki ni kalau nak guyup dalam rumah tangga kena ada 5 ngah. Ngomahi, ngingoni, ngeloni, ngayomi. Nombor 5 tu. Ada 5 tu. Saya nak tekankan yang kelima tu. Pertama, orang lelaki ngomahi kena sediakan rumah. Ibu-ibu ada rumah ke tak? Alhamdulillah. Tak kiralah sewa ke rumah sendiri ke, batu ke, kayu ke, syukur. Jangan mengeluh. Nombor 2, orang lelaki kena ngingoni nafkah zahir. Pakaian. Ada pakaian tak semua ni? Ya, no tu ustaz ni orang yo apa. Ada pakaian semuanya? Ada. Ada tak makan minum, ada tak? Beruntung ibu-ibu dapat suami yang ngomahi, ngingoni. Orang lelaki kena ngeloni. Ngeloni ya. Ngeloni ni maksudnya nafkah batin. Itu tak payah ceritalah tuan-tuan. Ya. Orang lelaki nombor 4 kena ngayemi, beri kedamaian. Macam Rasulullah. Ini saya ceritakan nanti. Dan yang kelima, orang lelaki kena ngayomi. Ngayomi apa maksudnya? Beri pendidikan. Terutamanya pada ahli keluarga, pada isteri dan pada anak-anak terutamanya. Sebab itu tuan-tuan, bab ilmu tadi contohnya mandi wajib, isteri kena, orang lelaki ni terutamanya belajar, diam, dengar, ingat, amalkan. Ajak isteri mandi sama-sama. Contoh, tu sunnah juga tu mandi sama-sama. Tengok suaminya, isterinya mandi betul ke tidak. Sebab tu suami ni ketua keluarga, kena ada ilmu nak nyampaikan pada isteri. Kemudian sampaikan baru sempurna. Ayang ni mandi tak sempurna tu, rambut tak dihuraikan, tengok tak cangkung pun tadi takut, yang terlipat-lipat tak kena air. Itu orang lelaki. Besok kalau perempuannya mandi tak betul, abang-abang kena tanya tau. Itu baru bab mandi, belum bab wuduknya. Abang-abang dah pernah semak bacaan isinya sembahyang? Semua diam ni dah pernah lah. Yang cakap macam ni belum. Kita kena, terutamanya ilmu paduan, besok ditanya tuan-tuan. Ngomahi, ngingoni, ngeloni, ngayomi, nombor 4 ni senang. Yang akhir sekali tu ngayomi tu yang susah. Jadi kalau orang lelaki tak mampu nak mengajar, benarkanlah isinya pergi belajar. Okey. Dah jauh sangat lari tadi tuan-tuan. Kita pergi majlis ilmu ni dapat pahala, dapat ilmu. Okey. Nombor 3, kalau ada, kalau tak ada, tak apa. Jangan marah pula pada pengusi. Tapi saya rasa memang ada. Sebab airnya pun dah atas meja. Saya pun ada air. Satu jak. Memang suruh lama lah ni senang cerita. Nombor 3, dapat makan. Kalau ada, syukur. Kalau tak ada, tak apa. Tapi kalau maulid ni tak ada makan, macam pelik pula tuan-tuan. Tapi sebenarnya kalau tak ada, tak apa. Lu maulid kau lebar ceramah kok terus balik. Kebangetan tenan Nek dono duit orang tu gawe. Mungkin ada yang cakap macam tu. Ataupun majlis maulid makan aja. Lepas makan dengan berakhirnya jamuan tadi, maka berakhirlah majlis maulid kita pada pagi ini. Tuan-tuan pelik juga.
Iki maulid ke mulut ki? Kan? Susah juga kan? Itu contoh. Tapi yang penting ilmu dengan pahala. Nombor 3 dapat makan. Nombor 4 kalau ada, kalau tak ada tak apa, jangan nuntut. Nombor 4 dapat bungkus. Nek ono. Nek dak ono entuk endok siji jadilah. Ada? Oh, macam ada cakap tadi. Nombor 5. Ini nombor 5 aku nak cakap ke tak ni? Nanti katanya saya minta pula. Kata guru saya cakap lah. Tapi bukan saya minta. Nombor 5 dapat sampul. Sampul ni tak semua orang dapat. Itu kata guru saya lah. Tapi yang penting dapat ilmu dengan dapat pahala. Kenapa saya cerita sampul ni Ustaz? Bukan saya minta, tidak. Ini cerita. Tuan-tuan nanti buka kitab Bughyatun Murtarsidin. Bughyatun Murtarsidin yang telah ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Yang ditulis oleh siapa? Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dalam kitab Bughyatun Murtarsidin, dekat situ apa tuan-tuan? Ada 5 tingkatan orang yang bersedekah. Ada 5 tingkatan orang yang bersedekah. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Rupa-rupanya, ya tak apa. Mana kuat Oh. Apa tadi? Saya ni kalau dah lupa tak ingat, kalau ingat tak lupa. Tingkatan bersedekah. Tuan-tuan sayang tak dengan Rasulullah? Sayang kan? Rasulullah ni saya cakap tadi luar biasa tuan-tuan. Pemurahnya luar biasa. Kalau kita lihat Rasulullah ni, pemurahnya luar biasa. Ini saya cerita Rasulullah dulu, baru cerita Bughyatun Murtarsidin. Satu masa Rasulullah di rumah Sayyidatina Aisyah. Datanglah peminta sedekah. Ya Rasulullah, aku wis pirang dino ki orang mangan luwe ya Rasulullah, sambil pegang perut. Aku luwe tenan ya Rasulullah ki wis pirang dino ki wis orang mangan. Rasulullah pun cakap dengan istrinya, "Wahai Aisyah, pergi ke dapur, ada tak makanan?" Aisyah pun pergi ke dapur. Balik semula, "Ya Rasulullah, tak ada makanan yang nak diberi ya Rasulullah." Tengok. Kan kalau Rasulullah ni luar biasa tuan-tuan. Rasulullah tak tidur kalau dekat uncangnya ada lagi duit. Kalau ada duit lagi sebelum tidur, dia bersedekah. Luar biasa tak? Luar biasa tak? Tuan-tuan boleh buat tak? Nak tidur loh, duit tekok ana, sewa meneh ning dompet ke ora iso turu lah aku. Lungong kau ni paling gantung lo. Oh, sak kamal ki kok. Kaya susah agak ya, contoh. Jangan susah lah orang lain. Dia tak boleh tidur. Nak habiskan duit 1,000 tu boleh tidur. Tuan-tuan boleh buat tak? Kalau kita terbalik pula, kalau tidur tak ada duit, tak boleh tidur. Betul? Itu kalau saya tuan-tuan. Tapi Rasulullah sebelum tidur, luar biasa. Sebelum tidur dia pastikan tak ada lagi wang dalam simpanannya. Dan termasuk makanan. Tuan-tuan boleh buat. Sebab itu luar biasa. Yang mana satu masa Rasulullah dekat rumah Sayyidatina Aisyah. Datang peminta sedekah. Dah berapa hari tak makan. Lalu kata Rasulullah, "Wahai Aisyah, ada tak makanan dekat dapur?" "Tak ada ya Rasulullah." "Wahai Aisyah, nek dak ana, cukup pakaianku sing paling apik." Rasulullah suruh Sayyidatina Aisyah ambil pakaian Rasulullah sing paling cantik. Sayyidatina Aisyah tak pernah membantah. Sayyidatina Aisyah ambil baju Rasulullah yang paling cantik bagi pada Rasulullah. Tengok solehahnya Sayyidatina Aisyah. Kalau kita belum tahu-tahu ibu-ibu, abang ni cakap tak ada je. Abang bukan ada pakaian cantik nak bagi orang nak apa? Kan orang lain lagi banyak yang kaya-kaya. Kan? Boleh tak cakap macam tu? Ibu-ibu macam tu ke? Jangan. Ibu-ibu semua ahli surga. Amin. Jadi Sayyidatina Aisyah bagi baju, Rasulullah bagi baju tu pada peminta sedekah. Peminta sedekah tu suka. Dapat baju Rasulullah. Bayangkan kalau tuan-tuan sultan bagi baju, suka tak? Suka tak? Silap-silap tak dipakai. Kok sultan, pengusi suruh bagi pun, oi suka. Contoh yang kita minta maaf. Baik kuat besok tak panggil lagi. Itu aja, gurau aja bang, gurau. Suka tak? Suka. Kan? Jadi peminta sedekah ni sukalah dapat baju Rasulullah. Habis buat tengah luwe, takkan nak makan baju. Orang buat tengah luwe,
Ya kena mangan betul. Jadi apakan daya, baju Rasulullah tu terpaksalah nak dilelong. Dia pergi ke pasar. Siapa nak beli baju Rasulullah? Aku nak lelong baju Rasulullah. Aku nak lelong baju Rasulullah. Orang dengar baju Rasulullah nak dilelong, semua pun berebut nak beli ya. Nak ambil keberkatan. Lalu terdengar diceritakan, diriwayatkan, terdengar seorang saudagar yang kaya tapi matanya tak nampak, buta. Dia nak pergi beli tak mampu sebab buta. Dia suruh hambanya, wahai hambaku, kalau kau boleh beli baju Rasulullah yang dilelong itu, aku janjikan kamu, aku bebaskan kamu, aku merdekakan kamu daripada jadi hamba. Kamu ambillah uncang seberapa kamu yang nak. Jadi hambanya semergep lah. Semergep tahu? Semergep berarti apa? Semergep ni macam bersemangat lah nak pergi beli baju Rasulullah. Macam tuan-tuan suruh isterinya pungut kelapa sawit gugur. Yok yang ikut abang pungut sawit gugur. Kesel. Kau tak tahu kok ke gelang. Gelang. Wah. Terus jeregah lungo. Ibaratnya kau yang ngono lah. Jadi hambanya pun pergi. Akhirnya dia pergi lelongan tersebut. Hamba tersebut duitnya banyak. Akhirnya dia dapat beli baju Rasulullah dengan harga yang tinggi. Dah dapat beli baju Rasulullah. Hambanya tu bawa baju Rasulullah, kasih pada tuannya, saudagar yang buta tadi. Wahai saudagar, wahai tuan, aku dapat beli baju Rasulullah. Alhamdulillah. Lalu saudagar buta tu tuan-tuan, dia ambil baju Rasulullah yang dibeli, yang dilelong oleh hamba tadi, disapu dekat mukanya. Apabila disapu dekat mukanya tuan-tuan dengan izin Allah, macam kisah Nabi Allah Yaqub, kerana menangis kerana kehilangan anaknya Nabi Allah Yusuf kan. Kemudian Nabi Allah Yusuf jadi penguasa yang tinggi, jawatan tinggi kat Mesir, dia kirimkan dengan adik-beradiknya baju komis. Nabi Allah Yaqub ambil baju komis Nabi Allah Yusuf, dia sapukan dekat muka dia. Nabi Allah Yaqub boleh melihat. Jadi saudagar tadi tu, dia ambil baju Rasulullah, dia sapu dekat wajahnya dengan keberkatan baju Rasulullah itu dengan izin Allah. Mata saudagar tu boleh nampak melek. Ketok. Alhamdulillah. Maka kata saudagar tu kata apa? Wahai hambaku, mulai hari ini aku bebaskan kamu. Lepas tu saudagar tu yang dah nampak, dia ambil baju Rasulullah yang dibeli tadi ni, dia pergi jumpa Rasulullah, dia pulangkan semula baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dengan keberkatan bersedekah tadi, Rasulullah dapat menolong berapa orang? Pertama, dapat menolong peminta sedekah tu jadi kaya. Betul? Sebab dia lelong baju tu dengan harga yang tinggi. Nombor dua, Rasulullah dapat menolong saudagar yang buta dapat melihat dengan berkat sedekah. Yang ketiga, dengan keberkatan bersedekah, hamba tersebut bebas. Yang keempat, tengok baju Rasulullah kembali semula pada siapa? Pada Rasulullah. Sebab itu tuan-tuan, tanda-tanda perangai ahli surga ni ada 4 kata Rasulullah. Buka dalam kitab Qisasul Anbiya, begitu juga dalam kitab Durratun Nasihin. Watak ahli surga ni, perangai ahli surga ada 4. Pertama, dalam masa hidupnya tangannya tangan yang ringan. Tangannya suka melakukan kebaikan. Suruh gotong royong dirikan konopi, dia pergi. Suruh rewang masak, dia pergi. Suruh derma, dia pun derma. Tangannya ringan buat kebajikan, macam Rasulullah tadi. Yang kedua, tanda ahli surga, mulutnya mulut yang baik. Ya, sebelum bercakap dia fikir dulu, mengumpat ke mengata ke tidak. Nombor 3, tanda ahli surga, dia suka senyum dekat dunia. Jadi janganlah senyum seorang. Jumpa abang senyum, jumpa jiran senyum, itu tanda ahli surga. Tapi jangan nampak orang muka masam, kau ni ahli neraka. Kenapa? Muka kau masam. Siapa yang cakap? Ustaz Kamal. Jangan. Hukum surga negara, masuk surga neraka bukan kerja kita, itu milik Allah. Yang saya sebut tadi, dorongan kita supaya memperbaiki amalan. Dan yang keempat, tanda ahli surga, iaitu pertama bertahta di hatinya adalah Allah, bukan makhluk. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya ulang balik semula tadi, apabila sebut tadi tangan yang ringan, dalam kitab Bugyatul Murtasidin
bersedekah ini ada 5 tingkatan, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti. Semoga kita tuan-tuan lagi jadi tangan yang suka menginfakkan harta kita pada jalan Allah. Pertamanya tuan-tuan, 1/10. Saya cakap bahasa Melayunya je tuan-tuan ya. Saya tak sebut dalam bahasa Arabnya. Kalau bahasa Arab panjang pula. 1/10. Ini bukan hadis ya. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti. Yang mengarang tafsir Quran Jalalain pun sama. Orang yang sama. 1/10. Ibaratnya kita metu RM1, Allah Ta'ala balas RM10. Kita sedekah pada siapa tuan-tuan? Kita sedekah pada orang-orang yang sehat. Pergi warung tah macam mana mangan nyate, delok kok koncone ni penjuru kedai kok sak kampung rong meja. Dek, sini kejap. Meja sana, abang bayar ya, tapi meneng-meneng aja jo ngomong. Belanja orang makan. Padahal yang makan tu, wah, pencen 3,000. Ini contoh. Yang makan tu sawitnya 10 tan 1 bulan. Yang makan awak luar mulu 105 kilo. Tuan-tuan ada 105 kilo? Siapa yang berat 105 kilo? Saya lah tuan-tuan. Tuan-tuan tak baik fikir. Oh, yang makan memang orang sehat-sehat, orang yang kaya-kaya. Belanja makan, dapat balik tak? Dapat. Niatnya ikhlas kerana Allah, mencari keredaan Allah. 1/10. Lagi besar pahalanya 1/90. Iaitu dia bersedekah pada siapa? Orang yang cacat. Orang yang ditimpa musibah. Faham? Contohnya orang buta, contohnya. Kalau Ustaz, itu kadang-kadang ada sedikit tu orang buta tu. Yang ngantor tu ada loh Ustaz, aku nampak. Kalau kita tak tahu, kita sangka baik, kita bagi je lah. Kalau kita tahu memang tu sedikit, adukan pada pihak yang berkenaan. Kita bagi aja, kowe naik ngapus si yon tanggung dewek. Kita bersedekah pada orang cacat ni, pahalanya besar. 1/90. Termasuklah orang yang ditimpa musibah. Sawit hilang. Nyawit ngono dikumpulkan dengan Arab, wis maghrib, biar maghrib. Lor ini telefon yo, jiko ya sawite, orang sempat wis maghrib, orang sembahyang maghrib kok. Turu. Sekali tangi turu, lor ini teko, lho sawite wis hilang, sapa sing jiko? Hilang. Sawite hilang tuan-tuan. Musibah tak tu? Padahal sawit itulah nak buat beli beras. Sawit itulah macam-macam nak isi minyak. Tuan-tuan bagi dia, ojo susah ke cukup RM100. Ataupun kebakaran rumah, ataupun banjir, ataupun kematian orang yang disayangi, musibah tak? Kita bantu dia 1/90. Termasuk kita menyantuni anak-anak yatim. Ni sekolah yang dekat, sekolah agama mana ni? Seri Pengkalan, sini. Seri Pengkalan ataupun Seri Makmur. Saya rasa sini banyak Seri Pengkalan. Pergi jumpa Ustazah Anita contohnya. Tuan Guru Besar, saya ni ada ajak sikit. Anak yatim dekat sekolah ni ada berapa orang? Ada 10 orang. Okey, Ustazah, anak yatim ni makan sebulan ni sampai akhir tahun, insya-Allah saya bayar. Ya. Besar tak pahalanya? Besar tak? Besar, tapi tak payah cakap lah, saya yang bagi. Tak payah. Itu baru bantu anak yatim tau ibu-ibu. Belum bantu mak yatim. Oh, bantu mak yatim pahalanya besar. Buka hadis jilid yang ketiga. Siapa yang bantu orang miskin, bantu ibu tunggal, pahalanya seperti berjihad pada jalan Allah. Dan seumpama pahalanya siangnya berpuasa, malam qiyamul lail. Tuan-tuan mampu? Siang berpuasa, semalaman qiyamul lail. Tuan-tuan mampu pergi berjihad tak? Pergi Palestin, orang Yahudi. Baru dengar bom dah pengsan. Betul? Bukan saya, bukan tuan-tuan saya lah. Nak berjihad memang tak mampu tuan-tuan. Tapi menolong orang miskin, bantu ibu tunggal, Masya Allah pahalanya. Jadi balik rundinglah sendiri dengan isinya. Boleh ke tak boleh? Janganlah mencucung. Bantu tu tak semestinya berumah tangga dengan dia. Bagi bantuan bulanan ataupun sebagainya. Ini saya dah tolong ni sikit-sikit ya. Lainnya teruskan. Okey. 1/10. 1/10. 1/90. 1/900. Lagi besar tak?
Besar kata Imam Jalaluddin Suyuti. Kita bantu siapa? Bantu kaum kerabat yang terdekat. Ada hubungan silaturahmi. Ada hubungan apa? Ada hubungan silaturahmi, tuan-tuan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Contohnya, kita kadang-kadang dengan kawan-kawan tak lokek. Dengan kawan rajin belanja, dengan jiran ada kesusahan kita bantu. Bagus. Tapi dengan kaum kerabat yang ada hubungan silaturahmi, tuan-tuan, kalau kita bantu dia, pahalanya begitu besar. 1/900,000. Tapi macam mana ustaz nak tolong? Memang yang nak ditolong tu adiknya. Hutang yang lepas belum bayar. Nak majlis walimah datang. Long, kita nak buat majlis walimah. Kurang 2,000 lah long. Nanti nak lepas walimah, cereng tak bayar. Cereng tak bayar? Tak bayar, faham cereng? Pinjam dengan Along contoh, sebab saya nak sulung. Menangkan Along je lah. Long, saya nak ngajarkan majlis walimah, duitnya kok kurang 2,000. Ada tuku beras orang cukup. Ada utang 2,000 keneng tak? Kau nak lepas majlis cereng tak bayar. Kok sampai ada mantu meneh kok cereng orang bayar? Agak-agak ngei neh apa ora? Mo, ada beradik lo. Ya ora kira. Tenang tekelin tenan ni. Aduh. Rupa-rupanya tuan-tuan, bantu ahli keluarga ni pahalanya begitu besar. Kalau misalnya dia tak bayar, kita ingatkan kalau kita sayang. Kita kalau sayang, kita ingatkan. Dek, abang sayang dengan adik. Adik kan ada hutang dengan abang 2,000. Abang nak kalau boleh bayarlah dekat dunia. Nanti jangan sampai meninggal. Kita umur orang tak tahu, dek. Nanti kalau meninggal, takut pula bayar dekat akhirat. Nak bayar dengan pahala tu, dek. Takut nanti habis pahalanya. Kita tak tahu pahala kita ni. Abang nak halalkan banyak pula. Contoh. Okey. Nombor 4. Jadi dengan keluarga ni, jangan payah nak bantu. Nombor 4. Pahalanya lagi besar. 1/900. Minta maaf. 1/100,000. Kita pertama tadi 1/10 bantu orang sihat, sedekah orang sihat. 1/ berapa tadi? 90. Bantu orang siapa? Orang yang cacat, orang yang musibah, anak yatim. Nombor 3, 1/900 bantu kaum kerabat yang terdekat. Nombor 4 lagi besar, iaitu kita bersedekah kepada ibu bapa kita. Masya Allah, tabarakallah. Bersedekah pada siapa? Ibu bapa. Kadang-kadang kita kawan tak lokek dengan isi bang. Ya abang, tengok tangan kita, kenapa? Keluar muka yang ngono kok kenapa? Abang ni apalah? Tengok gelang ni lah bang, halus. Kawan-kawan semua gelang macam jam abang tu. Kita seorang yang halus macam benang. Mintalah abang. Okey, besok pergi Parit Sulong, depan jambatan saya belikan. Bagus tak? Bagus. Tapi dengan mak berkira. Mak, Long, mak sakit perut ni macam sakit sangat nak buang air kecil. Tak apa mak, nanti kita buat hospital kerajaan. Mak tak nak ke hospital kerajaan. Mak nak dekat KPJ. Mak nak dekat hospital pantai. Mak dekat nak hospital Putra. Terus pucat tak ada darah, tuan-tuan. Jangan berkira. Kalau kita ada, hantarlah. Kalau tak ada, usahakan. Kalau tak mampu juga, cakap baik-baik. Sebab mak ayah kita tak pernah berkira. Arwah ayah saya tak pernah berkira. Walaupun saya mula dah kerja tak. Amal, sekejap. Ayah nak kira pampers daripada kecil sampai berapa tahun. Ada? Bawa pergi klinik Parit Sulong, klinik Parit Usup. Ni nilai-nilainya. Ayah kasih makan ini. Ada? Tak pernah tuntut sekalipun. Ayah mak tak pernah berkira. Tapi kita janganlah berkira dengan mak dan ayah. Tuan-tuan hadirin hadirat, rupa-rupanya kalau kita bantu mak ayah, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, itulah di antara amalan pahalanya begitu besar, malah satu cara yang dapat memanjangkan umur kita.
Tuan-tuan nak panjangkan umur macam mana? Supaya umur kita panjang macam mana? Doa, jangan lupa. Jaga makan, betul. Wah, makan berhenti sebelum kenyang. Makan apabila lapar. Nabi makan, Nabi Muhammad SAW makan sikit. Kita makan sikit makan. Ya Allah. Tuan-tuan hadirin hadirat, kita jaga kesihatan. Kita bersenam. Itu memang betul. Itu usaha kita. Tapi kita jangan sombong. Oh, Haji siapa tu? Haji Karto. Haji Karto mana? Haji Karto tu mesti meninggal. Haji Karto meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya patut toh. Esok ngeteh, awan ngeteh, sore ngeteh, bengi ngeteh. Ya piye orang kencing manis. Dulu aku, awake kurus kering. Dino-dino yang belayu, dino-dino yang nunggang basikal keliling kampung, darah tinggi ora ono, kencing manis dak ono, nek rabi meneh pun keneng no. Wah, angga sekali dino isuk ninggal. Mustahil apa ora? Mustahil. Tak mustahil. Tak mustahil tuan-tuan. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Apabila sampai ajal seseorang itu tidak terdahulu ataupun terkemudian walaupun satu saat sekalipun tuan-tuan. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, selain kita jaga makanan dan sebagainya tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di antara amalan memanjangkan umur ni, berbuat baiklah pada ibu bapa. Itu di antara amalan yang boleh memanjangkan umur. Kata ulama, umurnya sepatutnya tinggal 6 hari contohnya. Allah Ta'ala panjangkan jadi 6 tahun contoh. Umurnya sepatut tinggal 3 hari. Allah panjangkan jadi 3 tahun. Tapi tetap mati juga. Ada yang kata panjang umur tu walaupun dia mati awal, tapi kebaikannya sentiasa dicatat oleh Allah sehingga hari kiamat. Ada yang kata umurnya panjang walaupun dia mati awal, tapi kebaikannya disebut-sebut. Orang tu dah meninggal tapi kebaikannya disebut-sebut. Sebab itu tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, berbuat baiklah pada mak dan ayah. Dan kita bantu mak ayah ni pahalanya begitu besar. Satu lagi tuan-tuan, lagi besar. Kalau kita bersedekah daripada mak ayah memang besar. Satu nisbah 100,000. Tapi ni ada lagi besar ibu-ibu. Tapi jangan pula milih-milih. Nampak orang cacat minta, ni pahalanya tak besar ni. Satu nisbah 90, tak jadilah. Balik rumah. Baik motong mak ayah ni lagi balik. Janganlah begitu. Maksudnya dari segi kata Imam Jalaluddin ni, kita disuruh banyakkan bersedekah dan kalau boleh bagilah semua. Lagi-lagi kalau berhadapkan dengan mak ayah, jangan berkira satu nisbah 100,000. Lagi bertambah rajin kita bagi mak ayah kita. Yang akhir sekali, satu nisbah 900,000. Lagi besar. Kita bantu siapa, kita bersedekah pada siapa, iaitu orang yang alim, orang yang faqih. Kepada orang-orang alim. Lagi-lagi orang yang menuntut ilmu, lagi-lagi menuntut ilmu agama, kita bersedekah dengan dia. Contohnya dia belajar dekat Madinah, belajar dekat Mesir contohnya. Lagi-lagi belajar Usuluddin. Belajar bab-bab agama lah contohnya, lagi-lagi ilmu yang farduain, kita bantu dia. Bagi dia suntikan contohnya setiap bulan 1,000 contoh. Ikut kemampuan lah. Itu rupa-rupanya ganjarannya begitu besar. Kerana apa? Apabila kita bantu orang alim tu menyampaikan akad ilmunya, dengan berkat kita bagi tadi, infakkan harta kita, kita pun dapat tempiasnya tuan-tuan. Kita pun dapat, kata orang Jawa, dapat cipratannya lah daripada dakwah yang dilakukan oleh para alim ulama. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jam dah 10.10. Ya, boleh lagi sikit lagi ya. Dah masak belum? Dah masak. Allahu Akbar. Baca Quran dah? Baca Quran dah belum? Dah. Saya tanya anak-anak yang baca Quran tadi. Dah selawat belum? Dah. Dah selawat? Dah ucapan belum? Dah ceramah belum? Tengah ceramah. Walaupun bal-bal. Tinggal satu aja ni. Jangan muan aja. InsyaAllah sabar lagi. Tuan-tuan tak tengok jam? Macam mana? Tengoklah jam. Nanti saya berhenti. Okey.
Macam mana kita nak sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, banyak kaedahnya tuan-tuan. Salah satunya tuan-tuan tadi, tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu. Yang keduanya tuan-tuan jadikan Rasulullah sebagai contoh, sebagai qudwah dalam ikutan kita. Contohnya akhlak Rasulullah. Akhlak yang terbaik siapa? Rasulullah. Contohnya saya ambil satu contohlah. Akhlak Rasulullah luar biasa tuan-tuan. Pertama, Rasulullah bersifat sidik, betul? Rasulullah bersifat benar. Rasulullah luar biasa tuan-tuan. Nabi Muhammad SAW luar biasa. Daripada lahir sampailah meninggal dunia, Rasulullah, sampai Rasulullah wafat, minta maaf, Rasulullah tak pernah berbohong. Luar biasa tak? Kalau tuan-tuan pernah bohong tak? Tuan-tuan mungkin taklah. Kalau saya, banyak betul. Tuan-tuan, ibu-ibu mungkin taklah ya, bohong. Pernah bohong tak? Kadang-kadang dengan isteri, malam ni kuliah mana? Oh, malam ni kuliah. Oh, dekat belah-belah sana lah. Belah-belah ringgit lah. Padahal tak ada kuliah. Lepas maghrib sembahyang kat mana? Ngesok kiat pok. Neng bandar. Agak-agak time nak balik kuliah. Wah, balik. Wah, tadi ceramah kuliah apa? Oh, kuliah buka dalam kitab Sama'il Muhammadiyah. Di antara kegemaran Rasulullah makan sup. Kalau sup kambing bagian kaki, oh siap urai. Padahal tak pergi pun kuliah. Bohong tak tu? Bohong. Pergi kerja lambat. Angkat bonet. Tanggalkan apa namanya? Kepala bateri, ambil gambar, hantar kat bos. Kenapa datang lambat? Bateri weak bos. Padahal dia punya apa tu? Kepalanya ditanggalkan, ambil gambar, kasih peluh-peluh sikit. Peluh tu kenapa? Tolak kelapa sawit. Sabtu petang tolak kelapa sawit tak habis, hujan. Jadi pagi hari had kerja. Wah, macam mana ni? Tolak sawit dululah. Jadi peluh-peluh buka bonet, macam betulkan bateri. Bohong tak tu? Bohong tak? Bohong. Siapa yang buat tu? Aku ke? Tak. Macam-macam lah. Pernah bohong tak? Tapi Rasulullah luar biasa tuan-tuan. Akhlaknya. Daripada lahir sampai wafat, tak pernah bohong. Satu lagi, apa yang luar biasa? Rasulullah akhlaknya luar biasa. Rasulullah sekali pun tak pernah mencela makanan. Dalam hadis Nabi SAW, daripada riwayat rawahu Muslim 2064, rawahu Bukhari 5409, Rasulullah bersabda, ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu instahahu akalahu wa inkarihahu tarakahu. Apa kata Rasulullah? Rasulullah tidak pernah sekali mencela makanan, sekalipun tak pernah cela. Tuan-tuan pernah tak cela makanan? Rasulullah kalau suka dia makan. Kalau tak suka, Rasulullah tak makan, Rasulullah tinggalkan. Kalau dia orang makan, dia diam dululah. Orang dah balik baru balik. Luar biasa tak? Tuan-tuan pernah tak mencela makanan? Mencela ni macam ni lah contoh. Kadang-kadang kita dapat makanan percuma pun dicela. Pergi maulid, tapi bukan sini ya. Contoh. Bukan tuan-tuan. Pergi maulid makan percuma. Sebab tu maulid ni kalau sembelih kambing, sembelihlah kambing. Sembelih lembu, sembelihlah lembu. Percayalah, benda yang selalu dikorbankan insya-Allah akan bertambah. Betul? Kambing korban tak? Tak ada disembelih maulid. Ni baru sini. Ini kambing kata ya. Tapi macam ada insya-Allah ada lah. Kalau ada rezeki lah, kalau tak ada tak apa. Lembu korban tak? Lembu korban tak? Korban. Makin banyak tak? Jadi binatang ni biasa kalau dikorbankan dia makin banyak. Kalau contohnya udhiyah, korban. Lembu, kambing, unta, kerbau, betul? Kambing kibas, kambing betul. Pupus tak? Benda haiwan yang dikorbankan yang dipelihara makin ramai. Makin ramai. Makin banyak. Dan saya ada belajar tuan-tuan dengan Datuk Haji Kiai Suhaili, apa perkara-perkara yang dapat menolak balak. Antaranya pertama, orang tua yang rajin berzikir. Ni orang tua-tua ni rajin berzikir. Yang muda rajin berzikir lagi bagus. Masuk tarekat Naqsyabandiyah ke tarekat apa ke, yang betul lah, rajin berzikir. Menolak balak. Yang kedua, orang masih ada memelihara apa ni? Ternak-ternakan. Itu dapat menolak balak. Allah Ta'ala turunkan hujan, Allah Ta'ala berikan cahaya lagi. Walaupun
hamba-hambanya melakukan perkara-perkara yang mungkar, tapi masih turunkan rezeki. Mungkin asbab adanya haiwan-haiwan, ada tumbuhan. Nombor 3, masih ada lagi bayi yang menyusu. Tapi sekarang kadang-kadang ibu tak nak menyusukan bayinya. Dia suruh lembu menyusukannya. Ya, itu cerita panjang lah tuan-tuan. Kadang-kadang pergi maulid, masuk derma pun tak. Ini bukan tuan-tuan. Tabung lalu senyum. Senyum pun dapat pahala, senyum je. Sekali makan, jari ni pungutan apa derma ni untuk patang aku. Berasnya kok beras cilik-cilik orang dawa-dawa. Nyacat apa dah? Berasnya kok orang pendek-pendek, orang dawa-dawa, orang beras mati. Salimah, kok rasanya kok masih. Nah, diceret, kok kambingnya kok dimasak merah? Ya ora enak. Patutnya masak korma kayak manis-manis sikit, kayak segolnya panas. Iki segolnya sejuk. Nyacat apa dah? Wis nyacat bi. Tuan-tuan tidak. Saya kadang-kadang ada tuan-tuan. Ini bukan orang sini loh. Orang Kutub Utara. Pergi tahlil. Saya kok etok kon bocor donga. Tak bocor lah doa ni. Mak bocor ngono. Ya wong Jawa. Ya dihidang kayak ngono lah. Hidangnya sego lemak. Sego lemak bukan suruh sego lemak kosong. Ono ayame kentol barang kok ayame. Kentol nanti kentol. Bagian pehe, bukan kentol orang. Dodo mentok yono, dodo mentok no. Mulawi ayam sego lemak sambal tumis gak sotong no. Enak apa dah? Garik mangannya nyacat. Saya ni bukan tuan rumahnya. Rasanya misal tak tumbuk cangkemnya lah. Dia ngomong apa? Mengimbangi kok ingonane sego lemak. Dia muridnya minyak-minyak ngono lah. Isu-isu ngono ya patut. Mengimbangi kok sego lemak ngantuk no. Patut ni mengimbangi kok ben ingonane yo sok giadbok panas-panas kayak seger kayak udan-udan koyo ngene. Nyacat apa ra? Tuannya dekat sebelah tuan-tuan. Tuannya dekat sebelah. Ya Allah, saya memang respect lah tuannya tu. Dia tak ambil hati, tak tahulah dalam dia, tapi lahirnya bagus. Mau ara gawe sop kambing juga, tapi kambingnya terlepas. Sabare wong ki ya Allah. Sing ngaku ki ngrungokke ki. Telingane abang loh. Gerem aku ngrungokke. Ojo nyacat lah yo. Tengok luar biasanya Rasulullah, akhlaknya. Jadi kita tirulah akhlak Rasulullah. Ya, kita jagalah hubungan kita dengan Allah dan jagalah hubungannya kita sesama manusia. Yang kedua, kita sayang pada Rasulullah, tiru akhlak. Yang keduanya tuan-tuan, kita amalkan sunnah Nabi. Tak mampu buat semua, jangan ditinggalkan semua. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, bermakna dia mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, bermakna dia akan masuk surga bersama-samaku. Saya nak ambil satu contoh tuan-tuan. Sunnah ini kita kena amalkan. Ya. Iaitu tuan-tuan, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Al-Khattab ada menyatakan, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalau dalam tubuh badan kita ni tuan-tuan, dalam tubuh badan kita ni ada seketul daging. Kalau daging ni baik, maka seluruh anggota badan kita akan baik. Apa daging tersebut? Iaitu hati. Kalau hati kita baik, tangan kita akan baik, mata kita akan baik, kaki kita akan baik, dan seluruh anggota akan baik. Dan dalam masyarakat ni ada hatinya. Kalau hati masyarakat ni kita jaga, maka masyarakat ini sentiasa dilindungi dan dalam rahmat Allah. Iaitu hati masyarakat, hati kampung adalah masjid ataupun surau. Kalau masjid dan suraunya diimarahkan, dimakmurkan, Masya Allah, tabarakallah. Kampung itu sentiasa mendapat rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah dimi'rajkan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
telah sampai lapisan langit yang pertama, bertemu Nabi Adam, sampai lapisan langit yang ketujuh, bertemu Nabi Ibrahim, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke seterusnya mustawa. Apabila sampai mustawa je, malaikat Jibril kata apa? Ya Rasulullah, aku tak dapat menemanimu lagi. Sekiranya selangkah lagi aku langkah, nascaya terbakarlah aku, kata malaikat Jibril. Maka Rasulullah bergerak sendiri ke lapisan langit seterusnya. Apabila nak sampai lapisan langit yang paling tinggi, sampai ke aras, malaikat pun tak nampak, malaikat pun tak sampai tekatan langit ni. Tetapi Rasulullah telah dinampakkan 3 roh manusia yang Allah Ta'ala muliakan. Siapakah 3 roh manusia yang Allah Ta'ala muliakan? Mendapat perlindungan, naungan daripada aras Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iaitu 3 golongan tersebut. Orang yang pertamanya, lidahnya dibasahi dengan zikrullah. Apa lidahnya dibasahi dengan zikrullah? Hatinya ingat pada Allah dan anggota badannya ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia duduk diam baca selawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sebab tu kalau kita sayang pada Rasulullah, banyakkan selawat. Walaupun selawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sebab itu orang-orang dulu sikit-sikit suruh selawat, sikit-sikit suruh selawat. Nak pergi mana ni? Nak pergi ke hutan cari ayam hutan, selawat. Nak pergi ke mana ni? Nak pergi temu duga ni, baca selawat. Nak pergi mana ni? Nak pergi periksa, baca selawat. Betul? Lagi-lagi makan ubat, oi, jual lali baca selawat. Betul? Sikit-sikit suruh selawat orang dulu. Kerana apa? Sebab dengan kita berselawat, lagi-lagi satu hari kita amalkan 100 kali, Allah Ta'ala sempurnakan hajat kita 100 hajat. 70 di akhirat, 30 di dunia. Jadi banyakkan selawat, insya-Allah dipermudahkan. Yang keduanya, siapakah yang Allah Ta'ala muliakan rohnya di bawah lindungan Allah? Orang yang banyak berzikir. Yang keduanya, orang yang dalam masa hidupnya berbuat baik dengan mak dan ayah. Yang saya cerita tadi. Yang ketiga, siapa yang mendapat perlindungan Allah, yang Allah Ta'ala muliakan rohnya? Orang yang dalam masa hidupnya suka mengimarahkan, memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu, walaupun ibu-ibu ni dituntut solat fardu dekat rumah, boleh pergi masjid, tapi tak macam orang lelaki. Orang lelaki suami ni solat fardu ni berjemaah dituntut di masjid ataupun di surau. Walaupun dia kata, Ustaz, saya kalau dekat rumah Ustaz, solatnya lagi usuk lah Ustaz. Rumah saya batu tau. Rumah saya Ustaz ada 5 bilik. Bilik saya, bilik anak laki, bilik anak perempuan, bilik tetamu, dan saya ada bilik untuk khusus solat. Bilik solat saya Ustaz 20 darat 20. Aircon 4 horsepower. Oh, 4 horsepower besar ya. Dekat surau Ustaz. Ini bukan anak surau. Tak ada aircon. Rumah saya ada aircon. Saya Ustaz dekat rumah, saya sembahyang tak ada gangguan. Kalau dekat surau Ustaz ada budak lari sana lari sini, wah bingit lah Ustaz. Saya dekat rumah ada bilik khusus, ada aircon 4 horsepower. Kemudian anak-anak saya dah rumah masing-masing. Isi saya ada 2, ada 3. Berjemaah semua dengan isi saya. Contoh. Best ya? Oh, dengar pun ibu bapa dia dah senyum. Best lah tu. Contoh. Dapat pahala berjemaah tak 27 kalau betul-betul? Dapat tak? Dapat. Dekat surau dapat 27 tak? Dengan izin Allah dapat. Tapi walau bagaimanapun orang lelaki husuknya bagaimanapun dekat rumah, dia tetap juga solat fardu dituntut di masjid ataupun di surau. Kalau dapat 27 pun kata alim ulama, ibaratnya dekat rumah tu 27 ringgit Malaysia. Dekat surau 27 pound sterling. London punya. Lagi besar. Kenapa suruh pergi surau, pergi masjid? Suruh campur dengan masyarakat. Kalau kita lihat ya, kita kadang-kadang tumbuh jerawat pun tak pergi masjid. Kenapa tak pergi masjid? Orang muda malulah tumbuh jerawat. Tumbuh jerawat tak pergi masjid. Nanti orang ejek, suka berangan. Saya pun ada anak tuan-tuan kan. Tapi Bilal bin, minta maaf, Abdullah bin Ummu Maktum matanya buta tau. Mata tak nampak. Dia tanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah,
Adakah saya ni mata tak nampak, tak ada yang nak mimpin saya ke masjid? Adakah saya kena pergi masjid? Rasulullah diam aja mula-mula. Wah, ada can lah ni. Apabila nak bergerak, Rasulullah kata, wahai Abdullah Umm Maktum, kerungu tak adzan? Kerungu tak azan dikumandangkan, dengar. Maka kena pergi. Oh, pergi. Abdullah bin Umm Maktum tak merayu pun, dia pergi. Pada esok pagi sembahyang subuh, dah lah dia buta, subuh gelap. Dia pergi dah siap-siap pergi ke masjid. Tengah ke masjid gitu, jatuh, terpleset, kedebuk tiba. Baju ni kotor kabeh. Balik rumah, rambat lagi balik rumah, bersihkan pakaiannya yang melicak-melicak tu dibersihkan. Lunga meneh, ngerambat, tipu meneh terpleset, gelebuk ngono. Tapi orang muni gelebuk ngono lah, tipu ngono. Tiba balik meneh, ngresiki baju ni. Sing melecak-melecak jadi resiki. Lunga meneh. Kita gagap pergi lagi tak? Naik motor terbabas masuk parit kecil. Minta-minta janganlah. Delok ngono kok ana lembu pendek lalu. Wah, lintang masuk parit cilik. Balik meneh lunga meneh apa dah gagak? Lunga meneh apa dah? Tuan-tuan meneng lunga meneh lah. Ni aku yo wis lebar ya. Apabila kali ketiga nak pergi, kok ada seorang pemuda datang, wahai Abdullah bin Umm Maktum, mulai hari ini kau nak pergi sembahyang, aku pimpin kamu sampai masjid. Wah, api budak muda ni. Besok pergi ada lagi, besok pergi ada lagi. Cuma Abdullah bin Maktum ni, walaupun dia buta, tapi hati dia terang. Wahai pemuda, kowe ki sak tenane sapa jenengmu? Jenengmu ki sapa? Kok lu ngomong masjid kowe nganterke tapi orang mlebu masjid? Kok ning jaba iki kenapa? Kok iki jenenge sapa to tak tenane? Mau ditanya berulang kali tapi tak cakap jauh lah tuan-tuan. Dia pelik, pemuda ni hantu Abdullah bin Maktum, tapi dia tak masuk masjid. Kan pelik, patutnya dia sembahyang sama-sama. Rupa-rupanya sing ngeterki setan. Siapa jenenge? Setan ataupun iblis ketuanya. Aku ni iblis. Lha kowe ngeterki aku kenapa? Patutlah orang nyaut-nyaut. Kata iblis tersebut kenapa? Kerana aku dihabarkan ketika kamu jatuh kali pertama tadi, aku dihabarkan dosa kamu diampunkan oleh Allah. Wah, besok kalau jatuh, misalnya jangan jatuh lah ya. Jatuh naik basikal, besok pergi lagi. Kali kedua kamu jatuh tadi, aku diberitakan dosa ahli keluarga kamu diampunkan oleh Allah. Kalau kali ketiga jatuh, kue lunga meneh, oh memang tak berbaloi aku. Dosa seluruh kampung tu yang kamu duduk diampunkan oleh Allah. Penatlah aku Den. Aku dah goda banyak orang lah. Daripada tak main nombor ekor, boleh pandai main nombor ekor. Aku boleh goda orang bergaduh rumah tangga sampai cerai berai. Aku boleh goda orang, orang tak curi sawit, boleh curi sawit lah. Oh, tiba-tiba kau ampunkan. Oh, aku tak benar. Sebab tu dia pimpin Abdullah Maktum pergi masjid. Pengajarannya, walaupun Abdullah Maktum mata buta pun boleh pergi masjid. Ini yang matanya belolok, awak lewemu 105 kilo. Kurung nguatan kok menengai. Bukan tuan-tuan, saya ngomong kilo. Tuan-tuan tidak. Jadi kesimpulannya, dah kesimpulan aja dah lama dah lapo ya. Boleh berhenti lah ya ni ya. Ada panjang lah tadi tu. Tuan-tuan hadirin hadirat. Jadi kalau sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ringkaskan aja. Pertama, rajin-rajin duduk bersama para alim ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama ni pewaris Nabi. Sesiapa yang muliakan ulama bermakna dia memuliakan Allah dan Rasulnya. Rajin-rajin duduk dalam majlis. Yang keduanya, banyak-banyakkanlah berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi hari Jumaat ya, banyakkan berselawat. Yang ketiganya, tirulah akhlak Rasulullah. Yang keempat, amalkanlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiganya, saya mengingatkan diri saya tuan-tuan, orang yang sayang pada Rasulullah ni, kalau boleh walaupun Rasulullah dah tak ada, Rasulullah dah wafat kan, kita kalau boleh berusaha untuk mengunjungi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah ada menyatakan dalam hadisnya, hadis yang sahih rawahu Muslim, min asaddi ummati li hubban nas yakunu ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi.
Di antara umatku yang paling mencintaiku adalah orang yang hidup selepasku. Kitalah hidup selepas Nabi Muhammad wafat. Tanda dia mencintaiku, salah seorang daripada mereka ingin melihatku walaupun terpaksa menebus harta dan meninggalkan keluarga. Pergi haji, pergi umrah, pergi Madinah, pergi Masjid Nabawi, ya, pergi Masjid Nabawi, ziarahi makam Rasulullah, ya Allah, menitis air mata. Ya, sanggup meninggalkan keluarga, betul? 12 hari ke, kalau haji 40 hari ke, sanggup korbankan harta. Oh, kereta boleh tukar, termasuk yang cakap ni. Gepeng tukar aje. Tapi daftar haji pun tak. Wah, pergi Hanyai, pergi Batam, pergi Hong Kong, pergi China. Umrah sekali pun tak. Oh, jangan. Kalau dia sayang pada Rasulullah, dia sanggup korbankan hartanya, sanggup tinggalkan keluarganya kerana nak jumpa Rasulullah walaupun kubur Rasulullah menjadi bukti besok dan mudah mendapat syafaat di akhirat kelak. Jadi saya rasa setakat itu saja yang saya dapat sampaikan. Kalau ada silap dan salah, harap dapat dimaafkan. Saya ni kalau cakap memang kasar-kasar belaka, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, sebab saya ni orang kasar, bukan orang halus, ya. Minta maaf, banyak-banyak jaluk ngapura sing okey-okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, warinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ati Muhammadanil wasilah waj'al fil mustafina mahabbata wa fil alamina darajata wa fil muqarrabina sarrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada ni saya bukan nak promosi. Kalau nak tengok ulang tayangnya, ialah sejarah surah ni dengan Majlis Maulid, boleh layari adik yang handsome ni depan ni. YouTube, ya. Tengok YouTube Ali Jantan, ya. Jangan Ali betina, Ali Jantan, ya. Ali itu nama dia, jantan tu nama ayahnya, ya. Itu saja. Tiap tajuk Ali Jantan keluarlah, ya. Jadi setakat itu saja. Dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.